Itulah yang menyebabkan kita takut semula jadi. Sebenarnya bukannya kita yang semula jadi takut. Kebanyakannya itu bermula daripada persekitaran. Apa rangsangan yang kita terima waktu kecil, pengalaman apa yang kita hadapi, dan apa pula cara pendidikan yang kita depani. Contohnya macam ni lah, kita ambil contoh orang yang takut tentang ketinggian ni, dia kalau naik tempat tinggi dia gayat, dia naik dia gayat. Sebabnya apa agaknya? Boleh jadi waktu dia kecil, kawan-kawan selalu mainkan dia lah. Dia kata, "Oh ya, kawan dia kata, aku kalau aku tak naklah naik kapal terbang tu. Takutlah aku. Tinggi sangat tu, kalau jatuh kan meletup." Jadi kalau tidak dibetulkan dia punya persepsi itu, dia punya pegangan itu, sampai dia ketua nanti, dia akan ada ketakutan kepada ketinggian. Siapa yang buatkan dia takut? Orang luar, persekitaran, sahabat, suasana. Sebenarnya dia dilahirkan dengan kekuatan. Semua orang dilahirkan dengan kekuatan. Tapi rangsangan yang kita terima ini yang menyebabkan kita takut sesuatu benda. Ini dia panggil satu benda yang sebenarnya kita boleh hebat, menyebabkan kita tak jadi hebat sebab luaran jadikan kita macam tu. Kau nak berniaga? Kau terror ke berniaga? Tak usahlah. Kau nak berniaga ni, aku ingat kau tak boleh lah. Siapa yang buatkan kita hilang keyakinan, semangat? Luaran. Sebenarnya kita berani. Everybody, semua orang, dia ada keberanian ini. Tapi rangsangan daripada luar ini yang menyebabkan. Sebab itulah tuan, kita kalau nak berkawan, pilihlah kawan yang elok. Sebab mereka ni lah yang akan menjadikan kita okey ke tak okey sebenarnya. Sebab tak ada orang lain yang merangsang kita kecuali orang yang paling hampir dengan kita. Dan untuk pengetahuan sebenarnya ada satu tenaga yang tersembunyi dalam minda kita. Tenaga ni sangat power lah. Sebab itu ada orang, dia bila tenaga tu dapat digunakan dengan yang betul, dia memang melalui latihan lah, dia boleh lakukan perkara yang aneh-aneh. Dan ini bukan sihir. Pernah tak tengok orang yang memang kalau dia renung satu benda, katalah dia renung sudu tu boleh bengkok. Dia bukannya ahli sihir, dia bukannya orang yang mengganut pahaman-pahaman apa yang ekstremis ke apa benda, tidak. Just the power of his eyes menyebabkan benda tu boleh berlaku. Pernah tak? Dan banyak lagi berlaku benda-benda yang aneh, yang pelik ni, tanpa rangsangan makhluk gaib tu. Dan saya nak cerita ada satu peristiwa yang berlaku lah. Satu hari tu saya memberi ceramah di Pantai Timur, dan saya cerita tentang keajaiban minda ni. Lepas saya ceramah tu, adalah satu orang tengah minum. Dia kata, "Okey doktor," dia kata, "I nak test you lah. Dia pun letaknya sudu garpu di depan. Now," dia kata, "Doktor, buat sesuatu pada sudu dan garpu ni tanpa menyentuh." Tanpa menyentuh, maksudnya dia nak sudu tu bengkok ke, sudu tu patah ke, sudu tu terapung ke. So, saya pun cakap dengan dia, "Pakcik," saya kata, "saya ni bukan ahli selap mata." Saya bukan ahli sihir, saya aktivis minda. Pakcik kena baca lah buku saya, Membina Imajinasi Cemerlang. Saya bukan ahli selap mata. Kalau nak tengok terapung-terapung ni, kena cari ahli sihir. Saya menjana minda orang supaya orang sedar kekuatan dalaman yang dia ada. Bukan saya nak kalau macam tu senanglah kan, kita boleh buat benda-benda yang macam ni. Tak payahlah kita buat kursus. Kita bagi ilmu je. Nah, bagi kau nak belajar ni, aku bagi. Dan dengan itu dapat penggeras. Tidak cara kita memotivasi diri ialah cara saintifik, cara yang memang sedia ada. Cuma kadang-kadang orang lupakan dia, sampaikan orang hilang keyakinan diri. Dia tak tahu ada satu switch dalam diri dia sendiri yang boleh menjadikan dia hebat. Itu sekadar cerita tidak ada kena-mengena dengan orang Pantai Timur semuanya. Itu sekadar cerita. Baik, sebenarnya tenaga ajaib ni dia tersembunyi dalam minda. Apa buktinya? Buktinya kita boleh tahan lapar ketika kita puasa, kan? Bila kita puasa, kita boleh tahan lapar. Tak pun kisah pasal makan sangat, walaupun perut tu berdenyuk juga, kan? Kadang-kadang kita rasa macam laparnya aku. Tapi dengan sendirinya tak lama kemudian kita akan rasa stable balik.
Kerana apa? Siapa yang memberikan kekenyangan itu semula? Minda kita bekerja untuk kita. Sebab bila kita lapar tu, minda beritahu, dia kata tuan kita lapar lah, tapi sebenarnya dia kena puasa. So dia berkomunikasi antara sesama dia di dalam tubuh tu tadi, sehingga mendapat kekuatan, hilanglah lapar. Itu salah satu keajaiban. Dan contoh yang lain, kalau kita kata kita boring, kita akhirnya jadi boring. Boring betul lah gini, malas nak pergi kerja lah. Kita pergi juga kerja, memang kita boring lah sepanjang hari tu. Kita tak boleh nak buat kerja pun. Tapi kalau kita bangun, bangkit dengan semangatnya, ya, dan kita rasa aku nak kerja yang besar bagusnya, insya-Allah sepanjang hari itu kita boleh bekerja dengan sebagus-bagusnya. Dan kaedah yang diamalkan, yang diamalkan sebenarnya untuk mendapatkan kekuatan setiap pagi ni sebenarnya bermula daripada kita bangun tidur. Bahkan sebelum kita tidur lagi, kaedah yang saya amalkan, kalau nak tahulah, mari kita share bersama masalahnya. Kaedah yang saya lakukan ialah sebelum saya tidur, saya beritahu minda saya, besok saya bangun tidur, saya nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni. Dan malam ni kalau perlu ada idea, tolong beri idea tu kat saya. Kan? Jadi kita tidur dengan lenanya dan mendapatlah. Minda kita bekerja sebenarnya. Kita sangka kita tidur, dia tidur. Tidak. Sebenarnya dia bekerja, ya, bekerja. Jadi kita bangun tidur je, first yang kita perlu lakukan tak lain, sebagai seorang Islam, kita kena doa lah. Kita doa bangun tidur. Tahu tak doa bangun tidur? Kita bangun, baca doa dulu. Sebab apa? Ikut kata hadis, bila kita baca doa ni, paling tidak dia akan terbuka satu ikatan. Ikatan tu ikatan apa? Ikatan iblis. Bayangkan, ikatan tali rapia pun kita tak boleh nak buka. Ini ikatan iblis. Macam mana rupa tali tu, ikatan tu, janganlah tanya saya. Bayangkannya lah. Jadi selepas kita bangun tu dengan baca doa tu, dah terbuka satu, dia ada dua lagi. Sebab dia ada 3 ikatan. Cara nak buka yang kedua, kita ambil uduk. Kita ambil uduk, terbuka yang kedua. Dan nak terbuka yang ketiga, kita kena angkat takbir. Maknanya semayang lah. Maknanya orang yang bangun tidur baca doa ini, kemudian berwuduk dan semayang, terbuka semua ikatan. Ditambah dengan hasrat yang dia letakkan sebelum dia tidur, mana tak dia boleh perform well. Dia boleh cemerlang, dia boleh keluar idea yang hebat-hebat. Dia sentiasa bertenaga. Sebab dia telah buka ikatan dia. Berapa ramai orang kat Malaysia ni agaknya, ya, yang waktu dia berjalan sebenarnya dia peluk dari setan. Berapa ramai? Perasan tak? Maklum kita tak baca apa-apa kan. Bila kita bangun tidur tu, entah setan macam mana peluk kita. Itu yang rasa berat, lemah, letih, longlai, lesu, lenjun, macam-macam tu. Kita rasa macam nak selimut aja. Maklum kena peluk. Kan syok dia peluk. Jadi tuan-puan, itulah dia sebenarnya antara lain kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita. Kita kena pelajari ni, ya. Macam pelajar yang letih mengantuk di kelas kan. Kalau dia tahu bagaimana dia nak tekan jari-jari dia, dia akan mendapat kesegaran semula. Dan para cikgu, para guru kalau boleh belajar hal-hal ini supaya boleh diberikan pada murid pula, ya, supaya kita tengok murid kita sentiasa cergas dan cemerlang untuk belajar daripada kita. InsyaAllah kita bertemu kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.